Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Selamat datang kepada sidang penonton yang bersama-sama saya Zulhazmi bin Ilyas, Jurutera Pusaka, pada sesi Kisah 9 Suku Malam. Ya. Saya mengharapkan semua sidang penonton yang bersama pada malam ni sihat fizikal dan mental. Ya. Jangan lupa like dan share siaran kita ni ke seberapa ramai ya rakan-rakan kita di luar sana. Sebab apa yang kita akan kongsikan pada malam ni dan juga malam-malam sebelumnya adalah merupakan kisah-kisah sebenar, suka dan duka berkenaan dengan perancangan pewarisan dan urus pusaka. Ya. Jadi pada malam ni saya akan berkongsi kisah sebenar berkenaan dengan rakanku jutawan fakir. Ini memang kisah benar, ya, tapi demi menjaga privasi pihak-pihak yang berkenaan, maka saya tidak akan dedahkan nama dan juga lokasi kejadian. Ya. Jadi sebelum saya pergi lebih jauh lagi, saya ingin berkongsi dengan sidang penonton semua satu fakta. Saya rasa ramai orang tahu fakta ni ya. Berdasarkan rekod pada tahun 2016, ya, terdapat RM66.6 bilion harta pusaka umat Islam yang terbeku. Berapa banyak 66.6 bilion ni? Saya membuat perbandingan. Ya. Dalam belanjawan tahun ini, kerajaan telah memperuntukkan RM3 bilion untuk vaksin COVID-19 kepada seluruh rakyat Malaysia. 3 bilion. Berapa harta yang terbeku? Umat Islam 66.6 bilion. Maksudnya apa? 22 kali ganda. Ya. So memang banyak. Adakah sidang penonton percaya? 66.6 bilion. Terus terang saya cakap memang saya tak percaya. Sebab apa? Banyaknya harta orang Islam ni kan. Orang Melayu Islam ni banyak betul. Kan? Sehinggalah saya terlibat dengan masalah rakan karib saya yang saya akan kongsikan pada malam ini. Okey, sebelum tu perkenalan ya, kami ni rakan karib 3 orang daripada sekolah tingkatan 4 hinggalah sekarang. Punyalah rapat kami sekarang ni tengah buat apa ni orang kata mencari jodoh. Kawan saya cuba menjodohkan anak lelakinya dengan anak sulung saya. Macam itulah punyalah rapat ya. Kami rapat daripada tingkatan 4 lagi ya sehingga sekarang. Kawan saya ni memang anak orang yang berada. Bayangkan pada kami tingkatan 4 tersebut ya, pada masa itu kerajaan Malaysia telah melancarkan kereta nasional yang pertama iaitu Proton Saga Magma Megawaf. Ingat lagi. Pada masa tu rakan saya ni dah ada kereta tu. Ya, jadi bayangkan dalam keadaan macam tu kan, dia dah ada dah kereta Proton Saga ni. Proton yang pertama di Malaysia begitu maknanya. Memang kawan saya ni memang seorang yang berada lah. Apabila kami habis SPM ya, 2 antara kami pergi ke menyambung pengajian ke universiti tempatan. Berbanding dengan rakan saya ni yang saya nak kongsikan pada malam ni ya, dia pergi ke private college. Dia tak pergi IPTA ni ya, sebab orang berada ya. Okey. Apabila kami melanjutkan pelajaran, masih lagi berhubung tapi jarang berjumpa, masing-masing ada komitmen ya, berkahwin, masing-masing berkahwin, ada keluarga sendiri ya, jadi jarang berjumpa. Sehinggalah beberapa tahun lepas, saya ingat dalam 5 tahun lepas, rakan saya ni mengadakan kenduri kahwin. Bukan dia kahwin lagi satu, tak. Dia mengadakan kenduri kahwin untuk anaknya yang sulung. Jadi kami ialah kawan lama berkumpul semula. Ya, saya memang kenal rapat semua ahli keluarga dia. Ya, jadi saya tanya pada dia, mana Kak Long dengan Kak Ngah? Saya tanya pada dia, tak nampak pun kenduri kahwin ni. Dia kata Kak Long dengan Kak Ngah dah meninggal. Saya terkejut lah. Sebab apa? Sebab kami kawan rapat. Walaupun jarang berjumpa selepas zaman persekolahan, at least bila berita-berita besar macam ni, mesti kami tahu. Jadi saya tak tahu benda tu, yang Kak Ngah dengan Kak Long dia dah meninggal. Sehinggalah kawan
karib saya seorang lagi beritahu secara berbisik, ya, mengatakan bahawa dia orang ni gaduh besar disebabkan harta pusaka, arwah ayahnya. Ya. Jadi orang Melayu kata berpatah arang, berkerat rotan, putus saudara. Memang putus saudara, ya. Okey. Maka kisah ni pun bermulalah, ya. Drama Melayu ni pun bermula. Jadi tak lama lepas tu saya berjumpa dengan rakan saya ni semula, bertanya apa sebenarnya isu dia. Okey. Pada masa ayahnya masih ada lagi, ayahnya seorang ahli perniagaan, ya. Biasalah berniaga ni kan up and down. Jadi kemungkinan pada masa tu ayahnya akan difailkan oleh Jabatan Insolvensi. Maknanya kemungkinan kes bankrupt, ya. Jadi apa yang ayahnya buat adalah ada satu tanah tu di bandar kecil, saya rahsiakan nama tempat dia, telah ditukar milikkan, dipindah milikkan kepada salah seorang kakak dia. Ya. Masa tu semua adik-beradik kawan saya ni, rakan saya ni semua ada, 4 orang, 2 lelaki, 2 perempuan, semua berkumpul. Jadi bapanya berpesan untuk mengelakkan daripada tanah ni dirampas oleh Jabatan Insolvensi, maka dia pindah milik kepada salah seorang kakaknya dengan pesanan tanah ni besok perlu dipindah milik atau ditung milik diberikan kepada cucu-cucunya. Maksudnya anak-anak kakak rakan saya, anak-anak rakan saya sendiri, ya. Pada masa tu pesanan tu dibuat dengan kehadiran lawyer yang dilantik oleh kakaknya. Okey. Jadi tak lama selepas tu, ya. Alhamdulillah, mungkin perniagaan dia bertambah maju, jadi kes bankrupt tu tak proceed, tak berlangsung. Ya. Jadi walau bagaimanapun proses pertukaran tanah tu kembali kepada milik arwah bapa rakan saya ni tidak dibuat. Ya, kakak dia tu buat tak tahulah sebenarnya cakap. Seolah-olah tu macam dah milik dia, padahal pindah milik dengan pesanan. Sehinggalah berapa lama bapa rakan saya ni sakit. Jadi kakak saya ni pun kakak rakan saya ni pun membawanya ke ibu kota. Ya, pada masa tu dah berlaku perselisihan faham antara kakak-kakak rakan saya ni dengan rakan saya. Dah berlaku perselisihan faham disebabkan harta dan sebagainya lah, ya. Disebabkan rakan saya ni memang rapat dengan bapanya dan anak lelaki yang pertama, ya, nombor 3, tapi dia anak lelaki sulung. Jadi rakan saya ni memang banyak menguruskan perniagaan arwah bapa dia lah, ya. Jadi semasa bapanya sakit tu dibawa ke ibu kota dan ditakdirkan meninggal. Ya. Tetapi rakan saya ni cuma dimaklumkan yang bapa dia meninggal seminggu selepas itu. Bayangkan. Ya. Sebelum saya terlupa, ibunya lebih awal meninggal, ya. Maknanya ibu kepada rakan saya ni lebih awal meninggal berbanding dengan bapa dia, ya. Okey. Jadi dah mulalah. Ya, bara api dah makin membesarlah, ya. Okey. Jadi tak lama selepas tu, bila dah jenazah semua dah dikebumikan dan seminggu selepas tu baru rakan saya tahu, jadi pertikaian pun bermula, dah tentunya berkenaan dengan harta pusaka. Kakak-kakaknya mengambil semua segala dokumen-dokumen yang berkaitan dengan perniagaan arwah bapanya. Dan rakan saya pun bertanya kepada kakak dia, macam mana dengan tanah tu yang arwah ayah dah pesan dulu untuk anak-anak kita? Bila nak dibuat proses yang seterusnya? Tetapi kakak kepada rakan saya ni buat tak tahu. Malahan dia berkata, dah tukar nama. Nama saya, kan? Jadi rakan saya pun menghubungi lawyer tu. Lawyer pun berkata, dah tukar nama. Ya, tengok pada gerak dah nama kakak. So, padahal pesanan arwah dulu berlainan. Ya. Jadi, lanjutan daripada kisah tu, rakan saya pun memang dah berasa marah, bengang, ya, kerana kakaknya melupakan janjinya. Ditambah pula dengan tak memaklumkan kepada beliau bahawa bapanya telah meninggal, ya. Jadi apa sahaja harta yang dalam simpanan rakan saya ni
disorokkan. Apabila mereka bercadang untuk membuat perbincangan berkenaan dengan harta pusaka ni, rakan saya kata, no way. I tak akan bekerjasama. Sorry, kita putus saudara. I tak ada kakak macam you. Ya, tuan-tuan dan puan-puan, saya nak bercerita ni dua harta saja pasal tanah. Tanah yang pertama tadi, ya, yang dah pindah milik dengan pesanan, dan juga satu lagi tanah. Ya, dua-dua tu tanah tu berhampiran. Tanah yang pertama tu bernilai RM 3 juta. Dan tanah yang kedua tu sedikit besar, bernilai 8 juta. Jadi dua tanah tu dah berapa? RM 11 juta. Jangan tak percaya. Ya, itu baru tanah, belum lagi perniagaan-perniagaan lain, permit lori yang beratus-ratus permit lori, kuari, macam-macam lah, ya, macam-macam. Okey. Jadi daripada situ yang baru saya realize that sebenarnya orang-orang Melayu Islam kita ni sebenarnya kaya. Banyak harta sebenarnya. Itu baru seorang 11 juta. Kemudian rakan saya ni beritahu saya lagi, ya. Ada kes VVIP di negeri dia, ya, saya rahsiakan negeri dia. Lawyer telah caveat harta VVIP tersebut, arwah VVIP tersebut bernilai RM 117 juta. Jadi bayangkan, baru dua orang dah berapa tu? 130 kot, ya, 130 juta. Maknanya kalau rekod mengatakan bahawa harta pusaka umat Islam yang terbeku ni bernilai 66.6 bilion tu memang logik. Memang logik. Ya. Cuma persoalannya, betul ke RM 66 bilion tu kesemuanya terbeku? Itu persoalan dia. Apa yang saya risaukan dan saya percaya sidang penonton pun risau sebenarnya. Sebenarnya 66.6 bilion tu ada digunakan secara tidak sah ataupun mungkin memakan harta batil. Sebab apa? Urus pusaka tidak dibuat. Ya, yang tu kita kena ingat. Kita kena ingat tu. Jadi apa yang kita boleh belajar daripada kisah, ya, pada malam ini, apabila kita membuat pesanan, ya, kita ni yang masih hidup lagi ni, apa membuat pesanan, mestilah dengan kaedah yang betul. Iaitu apa? Bertulis, bertarikh dan bersaksi. Bukan main mulut-mulut macam kes arwah bapa rakan saya ni. Ya, itu main pesanan mulut. Lawyer pun mungkin boleh menipu manusia, ya, atas pelbagai faktor. Mungkin faktor duit, faktor kewangan, kebendaan, dia boleh memberi kenyataan palsu, ya. Jadi sekali lagi saya ingatkan, sebarang pesanan, ya, yang kita ni ada harta sikit atau banyak yang kita bercadang untuk meninggalkan kepada ahli keluarga, bakal waris kita, kena buat kaedah yang betul, iaitu bertulis, bertarikh dan bersaksi. Okey. Kemudian saya percaya sahabat karib saya tu sama-sama mengikuti live kita pada malam ni sebab memang saya minta dia join. Jadi pada malam ni saya sebagai seorang sahabat dan secara terbuka, secara live, saya menyeru kepada sahabat saya tu, uruskanlah pusaka arwah. Bukan kerana nilainya yang berjuta ringgit, bukan. Bukan kerana kakak-kakaknya yang saya kenal, bukan. Tetapi kena fikirkan arwah ayah saudara. Sebab apa? Saya personally memang kenal ayah saudara. Masih ingat lagi, masa tu kita lepas SPM, sama-sama pergi breakfast dekat rumah, arwah ayah pun ikut, ya. Ialah kita lepas SPM nakal lagi, ya. You angkat kaki, kedua-dua kaki letak atas kursi yang kosong sebelah I duduk, sebelah saya duduk. Ayah sound. Udah turun tidur. Jangan nak kurang ajar. Daripada situ saya boleh nampak bahawa arwah sahabat ni, arwah bapa sahabat ni memang seorang ayah yang baik. Dan pastinya dia mengharapkan anak-anaknya pun seorang yang baik. Ya, besar jasa arwah ayah ni. Jadi
Saya amat mengharapkan, ya, sebab selagi urus pusaka arwah tidak dilaksanakan, sebenarnya itu adalah hutang arwah kepada waris-warisnya. Tolong, yang tu saya merayu sangat, ya, tolong. Tuan-tuan dan puan-puan sidang penonton yang dihormati, kisah ni tidak habis di sini. Ya. Dia ada lanjutan. Apa jadi kepada kakaknya ni? Yang ni saya akan kongsikan pada minggu hadapan, ya, dengan tajuk Janda Harum Sundal Malam. Memang berat tajuk tu, tapi kita sama-sama kongsikan, ya. Jadi saya menyeru kepada sidang penonton, itu saja yang dapat saya kongsikan pada malam ni. Saya minta maaf bukannya untuk membuka aib sesiapa, ya. Saya tak menyebut nama-nama sesiapa individu dalam kisah malam ni. Cuma kita sebagai pendengar, penonton, kita sama-sama belajar dan ambil pengajaran. Itu yang paling penting. Ya, dan jangan lupa like and share video ni kepada seberapa ramai orang-orang di luar sana supaya mereka sama-sama dapat belajar, ya, dan jangan ulangi kesilapan yang sama. Ya, dan jangan lupa besok kita masih lagi bersiaran, tapi bukan dengan saya, dengan Tuan Bahar, ya, dengan tajuknya Rakan Kongsiku Mati, Bisnesku Lingkup. Ya, betul. Lebih kuranglah macam tu. Rakan Kongsiku Mati, Bisnesku Lingkup. Ya, satu tajuk yang menarik. Jadi sekian dahulu untuk kali ini. Saya memohon maaf, banyak kemaafan kalau ada menyinggung dan menyentuh sesiapalah, ya. Sebab niat saya cuma satu, untuk kita sama-sama belajar, ya, untuk memperbaiki diri kita, untuk kebaikan kita dan juga ahli-ahli waris kita, ya. Jadi saya sudahi dengan wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.